Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Studio Malam. Baiklah, kita terus pergi kepada bincang topik kita pada malam ini, iaitu 1MDB terlalu dipolitikkan, rakyat ribas. Di pada 1MDB yang merujuk kepada One Malaysia Development Berhad pernah meletup dan juga menggemparkan persekitaran politik di negara bermula pada tahun 2015. Menjelang PRU ke-14 juga semakin hangat juga diperkatakan. Apakah makna ini semua? Di mana pelbagai jawapan juga telah diberikan oleh pihak kerajaan dan juga yang jelasnya kerajaan sentiasa memberitahu tidak ada penyewaan yang berlaku. Tetapi bagi pemimpin pembangkang pula, di mana ternyata 1MDB ini membawa banyak masalah, khususnya kepada ekonomi negara. Di mana tuduhan yang paling besar lagi adalah menyatakan bahawa hutang 1MDB telah mencecah 42 bilion ringgit. Apakah maksud ini semua? Adakah memandangkan PRU 14 semakin hampir ataupun ini sengaja dicetuskan sebagai peluru untuk bagi pemimpin pembangkang untuk ditujukan kepada kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak? Jadi kita perlu bongkar dan juga kita perlu mencari jawapan dia. Maka dengan itu bersama kita di Studio Malam adalah Datuk Lokman Nur Adam yang merupakan Pengarah Komunikasi Strategik Kementerian Kewangan Malaysia. Untuk Datuk Lokman, selamat datang ke Studio Malam. Terima kasih. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Sebelum merah hari ini Datuk. Pun begitu Datuk, kita terus pergi berbincang topik kita pada malam ini. Yang mana isu 1MDB ini bila dah dekat pilihan raya ni masih lagi agresif diperkatakan oleh pemimpin pembangkang khususnya. Namun begitu Datuk perlu jelaskan, mungkin rakyat ingin tahu apakah itu 1MDB, apakah bentuk perniagaan dia dan juga adakah berlaku penyelewengan Datuk dan juga siapakah yang mengurus 1MDB ni Datuk? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin perjelaskan bahawa hari ini isu 1MDB ni ialah satu isu yang terlalu kompleks. Kalau kita nak perjelaskan, saya rasa 1 jam pun tak cukup untuk saya perjelaskan pasal isu 1MDB. Dan kalau kita terangkan kepada rakyat pun, bukan satu perkara yang mudah untuk kita terangkan. Jadi perkara yang kompleks sebegini memang sudah pasti akan dijadikan modal oleh pembangkang, kerana bila rakyat tidak faham tentang isu ini, terutamanya dalam selok-belok urus niaga korporat dan sebagainya, maka ianya modal yang terbaik untuk digunakan bagi mengelirukan lagi rakyat. Itu sebab kita lihat isu 1MDB ni, 1MDB ni sebuah syarikat yang paling banyak disiasat dalam negara ni. Kalau kita lihat setiap kali dalam sidang parlimen, contohnya sekarang yang berlaku, pembangkang akan ulang soalan tentang 1MDB berulang kali, sedangkan di dalam parlimen ni sepatutnya Jawatankuasa Siasatan yang paling tinggi dipanggil PAC, Public Account Committee. Dalam tu ada orang PAS, orang DAP, orang PKR, orang UMNO, pelbagai parti yang akan menyiasat sesuatu isu yang dibangkitkan dalam parlimen. Sebelum pilihan raya 2013 dulu, 5 tahun yang sudah pun dibangkitkan isu 1MDB ni, sudah pun disiasat oleh PAC, dan hasil dapatan PAC tidak ada penyelewengan, tidak ada duit 1MDB yang hilang, Perdana Menteri tidak terlibat, dan kes ini dah ditutup sebelum pilihan raya 2013. Tetapi selepas pilihan raya 2013, terutamanya selepas saya lihatlah yang saya nampak dengan jelas bila mana Presiden Lee Kuan Yew mati ataupun dia telah tamatlah riwayat dia. Kita lihat ketika itu Tun Dr. Mahathir melihat anak dia tak ada tempat. Setidak-tidaknya anak Lee Kuan Yew dah jadi Perdana Menteri. Mukris ni bertanding Ketua Benda Bahagian Jelun pun kalah, bertanding Ketua Benda Malaysia pun kalah, bertanding naik Presiden pun kalah dalam keadaan Tun Mahathir masih hidup. Jadi untuk dia pastikan bahawa anak dia ni ada tempat sebelum dia meninggal dunia, jadi dia menggunakan isu yang digunakan oleh pembangkang ni untuk dibangkitkan. Tapi kali ini bila dibangkitkan isu 1MDB ini oleh seorang yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun, rata-rata rakyat akan cakap, takkan Tun Dr. Mahathir menipu, kan? Pada hakikatnya memang dia menipu pun. Contohnya tuduhan dia mengatakan duit 42 bilion hilang. Mana mungkin duit 42 bilion 1MDB hilang? Ini sama sekali tak benar. Contohnya macam Fitri lah, Fitri beli rumah. Fitri katalah rumah tu harga RM1 juta. Fitri akan bayar 10% deposit ke atau bayar RM1 juta? Lepas tu lembaga hasil datang ke jawab kita, kan? Tentu kita bayar deposit saja. So Fitri akan
bayar 100,000, yang baki 900,000, Fitri akan buat loan. Kan? Sama juga dengan 1MDB. Kenapa dia berhutang? Dia berhutang kerana dia membeli aset. Contohnya dia beli jana kuasa elektrik, IPP. Ini 18 bilion. Jadi dari mana dia nak dapat duit? Dia kena pinjam. Ada yang dia pinjam melalui bank di peringkat antarabangsa, Dutch Bank contohnya. Ada yang dia terbitkan bond ni sendiri. Jadi duit 1MDB 42 bilion tak hilang. Dia tak hilang. Cuma 42 bilion ni ialah hutang yang dibuat oleh 1MDB. Boleh tak saya cakap Fitri telah menggelapkan duit sebanyak RM900,000 duit Maybank? Boleh? Tak boleh lah. Sebab Fitri tak gelapkan duit itu. Fitri cuma pinjam duit bank, beli rumah. Rumah hilang tak? Tak hilang. Kalau dalam masa-masa tertentu, katalah bisnes tak bagus, gaji ada masalah ke dan sebagainya, kita tak boleh bayar rumah. Maka kita jual rumah tu, kita bayar hutang. So, hutang kita dah selesai. Jadi, itulah apa yang dilakukan oleh 1MDB. Jadi, 1MDB hari ini, mereka memang betul tahun 2015 pada ketika itu, hutang mereka ada 42 bilion. To be precise, 41.9 bilion. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada aset 51.4 bilion. Atau yang ramai orang sebut 52 bilion. Jadi, kalau katalah dia punya berniaga tak bagus sekalipun, dia jual aset dia semua, dia masih ada baki, kalau kita bayar semua sekali hutang ni, dia masih ada lebihan 9,000 lebih. Dan bila proses rasionalisasi 1MDB dilaksanakan, contohnya macam tadi, bila kita punya berniaga ni orang sabotaj dan sebagainya, contohnya Edra Energy, dia nak pergi listing, dia nak pergi senaraikan dia punya syarikat ke Bursa Saham Kuala Lumpur. Tapi dalam masa yang sama, Rafizi, Tony Puah, Dr. Mahathir memberikan kenyataan-kenyataan memburukkan 1MDB. Kalau dia teruskan juga, apa jadi? Saham dia akan menjunam. Saham dia tak akan berada dalam harga yang baik. So, dia dah kehilangan peluang untuk mendapat rolling capital ataupun modal pusingan sebanyak 18 hingga 22 bilion. So, ini menyebabkan akhirnya mereka mengambil keputusan, jual lah syarikat ni. Dan bila dia jual, hari ini, hutang 1MDB cuma tinggal 31 bilion. Tapi aset dia masih ada 43 bilion. Maknanya dalam tempoh 9 tahun 1MDB dah diwujudkan sejak tahun 2009 daripada TIA convert kepada 1MDB. Mereka ni sudah menjana pendapatan. Maknanya kalau dijual semua aset dia, dia ada baki lagi 12 bilion. Beritahu saya, mana ada syarikat yang kita bagi 1 juta, dia berniaga 9 tahun, dia untung 12,000 kali ganda. Saya tak fikir ada satu syarikat pun dalam Malaysia boleh buat lebih berjaya daripada 1MDB. Kalau kita cabar, contohnya lah, kita cabar Robert Kwok ke, ataupun Syed Mokhtar Al-Bukhari ke, dalam tempoh 9 tahun, kita bagi 1 juta, dia bagi kita balik 100 juta. Itu pun kira bagus. Tapi 1MDB, dia pulangan dia 12,000 kali ganda. Dan kita nak pening kepala. Ini yang saya rasa ramai rakyat kat luar sana, mereka ni mudah dikelirukan oleh Mahathir. Dan hari ini, selain daripada dia melibatkan diri dalam urus niaga IPP, 1MDB juga dia melibatkan diri dalam pembinaan rumah mampu milik. Begitu juga dengan apa dipanggil sebagai pembangunan bandar. Bandar TRX ni hub keuangan antarabangsa dan Bandar Malaysia. Bandar Malaysia ini di situlah akan bermulanya HSR, High Speed Rail. Kereta api laju daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura. Dan baik Datuk, di mana Datuk menyatakan bahawa isu 1MDB ini sebuah isu yang kompleks seperti Datuk katakan tadi. Dan juga antara kronologi yang terbaru baru-baru ini di mana media Indonesia ada melaporkan bahawa sebuah persiaran mewah yang dipanggil sebagai equanimity ini ditahan di balik Indonesia, Datuk. Dan juga malah laporan itu juga menyebut juga ianya milik salah seorang daripada kelana rapat kepada Perdana Menteri, di mana dikaitkan bahawa penahanan itu merupakan sebuah kapal mewah yang dikaitkan juga dengan 1MDB. Merupakan satu rasuah. Betul atau tidak dakwaan itu, Datuk? Pertama sekali tak betul lah. Yang kedua, kenapa majalah Tempo tu, majalah Tempo ni saya kenal Pak Gunawan ni lah, tuan punya. Sebab dulu tahun 2000 atau 2001 kalau tak silap saya, saya dengan Nurul Izzah pernah pergi makan malam
di rumah Pak Gunawan. Dia ni salah seorang daripada kenalan rapat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau tujuan dia menulis mengatakan bahawa persiaran rasuah 1MDB, itu dah tuduhan bahawa ianya duit daripada hasil rasuah kita beli kapal ni. Dan kemudian dia kata milik orang yang dekat dengan Najib Razak. So apa tujuan dia? Tujuan dia tak lain tak bukan nak memburukkan imej Datuk Seri Najib. Pertama saya nak jelaskan bahawa siapa yang nak sangat kapal persiaran ni? Yang nak sangat kapal persiaran ni ialah Department of Justice Amerika. Okey. Bukan setakat kita dengar apa yang diperkatakan oleh majalah Tempoh, tapi kita lihat bekas menteri, ada dua bekas menteri Malaysia ni, contohnya macam Rafidah Aziz dan juga Rais Yatim. Dua-dua orang ni cerdik, tapi tak tahulah tiba-tiba macam tak berapa nak cerdik. Mereka mempertikaikan tentang benda ni, mengatakan kenapa pihak polis Malaysia tak boleh kesan kapal ni. Kenapa masa Rafidah pergi scuba diving dekat Thailand, motorboat dia punya GPS pun boleh kesan economity. Kenapa pihak polis kita tak boleh? Lepas tu Rais Yatim pula dia kata kenapa kita ni seolah-olah macam mengutamakan Jolo ni lebih daripada UMNO, lebih daripada Barisan Nasional. Kenapa tak dihadapkan ke muka pengadilan? Pertama saya nak perjelaskan pada dua orang ni, Rafidah dan dengan Rais Yatim. Adakah permintaan daripada mana-mana negara supaya pihak polis kita, pihak berkuasa kita menahan kapal equanimity ni? Tak ada. Tak ada. Kalau ada surat daripada FBI ke ataupun DOJ tulis pada kita, kita akan tahan kapal ni. Sebab sebelum daripada Thailand nak pergi ke Bali, mestilah lalu perairan kita kan? Tidak ada. Jadi bila tidak ada permintaan, kita tak tahan. Pertama. Nombor dua, adakah orang nak tahan Jolo ni? Adakah orang nak saman 1MDB? Tak ada. Sehingga hari ini tidak ada permintaan daripada mana-mana negara yang meminta supaya Jolo ini ditangkap. Tak ada warrant tangkap yang keluar. Tidak ada permintaan untuk kita ekstradisi Jolo ke mana-mana negara. Tak ada. So macam mana kita nak tangkap Jolo? Apa sebab kita nak tangkap Jolo? Kan? Hari ini yang ramai orang confused. Okey. Persoalan dia, betul ke tuduhan DOJ mengatakan bahawa duit 1MDB telah dicuri oleh nombor satu Lau Tek Jo ataupun Jolo, nombor dua Reza Aziz yang anak tiri kepada Datuk Seri Najib, nombor tiga Muhammad Al-Badawi, nombor empat ialah Khadim Al-Kubaishi. Betul ke empat orang ni mencuri duit 1MDB? Ini persoalan dia. Sebenarnya apa yang berlaku, 1MDB ada menjalankan kerjasama ataupun business transaction dengan sebuah syarikat yang dipanggil Aba IPIC. Okay. Dalam transaksi itu, Aba IPIC telah bersetuju untuk mengambil alih bond yang dijaminnya. Ada lebih kurang 5 bilion punya bond dijamin oleh Aba IPIC. Mereka bersetuju untuk ambil alih. Pengurusan lama Aba IPIC bersetuju untuk ambil alih bond tersebut. Okay? Dan sebagai timbal balas, Aba IPIC ni 1MDB kena membayar 3.5 bilion kepada Aba IPIC. Okey. Cuma bila nak dibuat bayaran, 1MDB nak pergi bayar kepada Aba IPIC tulis surat arahan kepada 1MDB meminta supaya bayaran ini dibuat kepada Aba BVI, anak syarikat dia. Bila dapat surat arahan hitam putih, kita siasat siapa punya syarikat ni. Dan hasil siasatan mendapati tuan punya syarikat ialah orang yang sama yang menjadi tuan punya kepada Aba IPIC, MD dan juga presiden kepada Aba IPIC, iaitu Muhammad Al-Badawi dan juga Khadim Al-Kubaishi. Jadi bila dah orang yang sama, kita pun transfer duit dalam akaun tu. Apa yang berlaku? Dua orang ini ditangkap oleh pihak berkuasa UAE. Kena tahanan rumah. Dan kemudian ditukarlah pengurusan baru. So pengurusan baru tak mau terima deal yang telah dipersetujui oleh pengurusan lama. Dia tak mau terima deal tu. Dan yang kemudian dia mengatakan dia tak terima duit 3.5 bilion. Katalah orang ni betul lah dia curi duit yang 3.5 bilion. Sekarang ni duit yang hilang, duit Aba IPIC yang hilang ke duit kita yang hilang? Duit 1MDB yang hilang. Contohnya lah, saya
simpan duit dekat Maybank 3.5 juta. Ada 2 kaki tangan Maybank larikan duit 3.5 juta. Jadi yang sepatutnya membuat laporan polis mengatakan duit dia hilang, Maybank ke saya? Saya cuma simpan duit dekat Maybank ataupun saya membayar Maybank. So lepas tu 2 pekerja Maybank pecah amanah. Itu bukan urusan saya. Jadi pertama sekali saya nak beritahu, tuduhan 1MDB ni mengatakan bahawa duit 1MDB tuduhan DOJ mengatakan duit 1MDB dicuri oleh 4 orang ni adalah tak betul. Dari mana dia orang ni dapat maklumat? DOJ bertindak berdasarkan maklumat yang mereka perolehi daripada 2 orang lelaki, orang kuat tunduk Dr. Mahathir. Pertama ialah Khairuddin Abu Hassan. Nombor 2 ialah Matthias Chang, bekas tusa politik Tun Dr. Mahathir dan juga merupakan seorang peguam. 2 orang ni yang pergi ke serata dunia, pergi ke Hong Kong, pergi ke Swiss, pergi ke US, membuat laporan polis. So, DOJ bertindak berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh 2 manusia ni. 2 manusia ni pula dapat maklumat daripada siapa? Dia dapat maklumat daripada sebuah portal yang dipanggil Sarawak Report. Sarawak Report ni siapa dia punya owner? Belakang dia nama Sarawak Report tapi bukan orang Sarawak yang punya. Yang tuan punya Sarawak Report portal ni ialah Claire Russell Brown, warga Britain. Okey. Claire Russell Brown pula, dia dapat maklumat daripada siapa? Dia dapat maklumat daripada seorang lelaki yang dipanggil Andre Xavier Justo. Dia ni dulu pernah bekerja dengan Petro Saudi. Okey. So, Andre Xavier Justo dalam ketika dia ditahan oleh pihak berkuasa Thailand, dia mengesahkan bahawa dia memang mencuri hard disk sebenarnya. Dalam hard disk tu mengandungi email di antara 1MDB dengan Petro Saudi. So email itu yang dijual oleh Andre Justo kepada majalah The Age dan juga dijual kepada Claire Russell. Tapi dua-dua pihak ni walaupun dah mengaku dia membeli maklumat daripada Andre Justo, tapi dia tak membuat pembayaran lah. Mana dia kata nak beli, nak bayar tapi tak bayar. So maklumat yang pendedahan yang dibuat oleh Andre Justo ketika dia dalam tahanan, bila dia bagi email kepada Claire Russell, email ini telah dihantar ke London untuk ditempered ataupun diubah suai. Jadi betul lah ada email daripada 1MDB pergi ke Petro Saudi, tetapi isi kandung email ni, isi dalam dia tu sudah diubah suai. Maknanya sudah dipalsukan. Ini bermakna laporan polis yang dibuat oleh Khairuddin dan juga Matthias Chang ke seluruh dunia berdasarkan maklumat palsu. Dan bila dia pergi ke seluruh dunia ni, tujuannya tak lain tak bukan nak sabotage ekonomi kita, nak memburukkan imej kita. Dan DOJ pula bertindak berdasarkan maklumat palsu itu. Itu sebabnya kalau kita lihat tuduhan ni sepatutnya didakwa di bawah kanun acara jenayah, mencuri duit. Betul tak? Mencuri duit kan? Mencuri duit. Tapi kenapa dia tak dakwa di bawah kanun acara jenayah? Ini yang menyebabkan ramai rakyat Malaysia ni begitu takut bila kita ni empat orang ni menerima saman sivil di bawah akta kleptokrasi. Semua orang jadi gerun tak tentu pasal. Sebenarnya tak perlu kita gerun sebab akta kleptokrasi ni akta yang tak bertamadun. Tak ada negara dalam dunia ni pakai akta ni kecuali Amerika. Sebab apa? Sebab kalau orang tu mencuri di Malaysia ni, kita akan dakwa dia di bawah kanun acara jenayah. Kalau kita dakwa seseorang itu di bawah kanun acara jenayah, orang yang menuduh, orang yang mendakwa harus membuktikan dalam pembicaraan, berikan bukti-bukti bahawa orang ni pencuri. So beban untuk membuktikan seseorang itu mencuri ataupun tidak terletak di bahu pihak yang menuduh. Tetapi disebabkan DOJ tidak ada sebarang bukti, tidak ada bukti, maka dia menggunakan akta kleptokrasi. Kerana apa? Kerana akta kleptokrasi ni dia terbalik. Harta seseorang ini boleh dirampas sesuka hati oleh DOJ, dan apabila seseorang itu hartanya dirampas, dia sendiri kena buktikan dalam mahkamah bahawa dia tidak bersalah. Maknanya dia mendapat harta ini bukan daripada sumber jenayah, bukan daripada sumber rasuah, bukan daripada sumber yang tidak halal ataupun bertentangan dengan undang-undang. Baik Datuk, kita akan berehat seketika Datuk. Kita akan teruskan perbincangan topik kita malam ini. Nampaknya semakin hangat, semakin kritikal. Pun begitu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.